Susah sampai sini. Boleh cari yang main benci-benci. Jagalah pokoknya ku cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Baik, mari kita sambung lagi pembelajaran kita dengan muka surat 7. Tajuk kita hari ini adalah menguruskan bahan sisa biologi. Baik, kalau murid-murid perhatikan gambar ni, diperhatikan bahawa nampak murid ni membuang sisa. Dia cikgu ni cakap, apakah yang anda buang itu? Bukan semua bahan sisa biologi boleh dibuang ke dalam sinki atau baku sampah di dalam makmal. Okay, so macam mana nak uruskan dia? Okay, bahan sisa biologi diuruskan menggunakan prosedur operasi standard. Okay, ataupun dalam Inggerisnya SOP lah. So, jom kita lihat jenis bahan sisa biologi dan prosedur operasi standard dia. Sebelum tu, supaya murid lebih faham apa maksud bahan sisa biologi. Okay, bahan sisa biologi merangkumi bahan buangan biologi yang boleh menimbulkan kemudaratan atau bahaya biologi. Okay, bahan sisa biologi ni termasuklah bahan kumuhan, itu yang keluar pada tubuh kita, tisu, bangkai, medium kultur, bekas plastik, kaca dan sarung tangan. Ini semua boleh didapati di dalam makmal, bahan dan radas juga. Okey, jom kita sambung muka surat 8. Baik, ini ialah prosedur operasi standard pelupusan bahan sisa biologi. Okey, yang bertujuan untuk menguruskan pelupusan sisa biologi di dalam makmal sekolah, di dalam makmal. Okey, sebelum tu merujuk kepada jadual 1.1, ditunjukkan bahawa bahan sisa ini dikategorikan kepada 4 kategori, iaitu kategori A, kategori B, kategori C dan kategori D. Dan kita perhatikan apakah jenis bahan sisa mengikut kategori dia. Kalau kategori A, dia merupakan peralatan tajam. Kita pergi satu persatu. Okey, kita lihat A dulu. Okey, jenis bahan sisa dia ialah bahan sisa biologi dia ialah peralatan tajam. Contoh dia macam picah gari, jarum dan bilah, scalpel. Tu pisau bedah. Okey, macam mana nak uruskan dia? Okey, kita perlu masukkan ke dalam bekas khas, bekas sisa tajam, tidak di autoclave, bekas disimpan di tempat yang selamat sebelum dilupuskan. Baik, murid-murid perlu tahu apa maksud autoclave. Autoclave ni boleh terujuk kat sini. Ni. Autoclave tu maksud dia, kita nak nyah kuman dia, kita panaskan dia pada suhu 121 darjah Celsius pada tekanan 15 PSI selama 20 minit. Okey, tujuan autoclave ni ialah untuk menyah kuman lah, membunuh bakteria, membunuh mikroorganisma. Okey, so kalau jarum kita tak perlu autoclave, terus disimpan di tempat selamat sebelum dilepaskan. Okey, baik. Seterusnya kita tengok pula untuk kategori B. Okey, kategori B pula ialah pepenjang yang tidak tajam. Okey, contohnya macam sarung tangan, tisu, medium kultur. So macam mana nak SOP dia untuk pelupusan dia? Dia perlu bungkus dan masukkan ke dalam beg plastik. Bahaya, ini beg plastik yang khas lah. Okey, kemudian perlu di autoclave. Okey, perlu di autoclave, kemudian dimasukkan ke dalam tong bahaya. Okey, seterusnya ialah kategori C, ialah bangkai ataupun organ-organ haiwan yang digunakan dalam eksperimen. Okey, contohnya apa? Organ, contohnya jantung. Okey, kita ambil kulit sebagainya. Okey, ni contoh-contoh dah haiwan makmal dan haiwan uji kaji. Macam mana nak lupus dia? Kita perlu balut dahulu bangkai atau organ itu ke dalam bahan penyerap, contohnya kertas tisu. Okey, kemudian kita perlu bungkus rapi dalam beg plastik bahaya dan perlu disejuk beku sebelum dilupuskan. Okey, ni dia punya prosedur. Perlu sejuk beku dahulu. Okey, simpan dalam peti ais lah.
Okey, seterusnya ialah kategori D, kategori akhir, iaitu cecair, bahan-bahan sisa biologi dalam bentuk cecair. Contohnya ialah darah dan serum. Okey, serum ni ialah sel darah jugalah. Okey. Okey. So dia beritahu sini pengurusan sisa dia dinyah kontaminasi. Ni ialah itulah kita nak bunuh mikroorganisma secara autoclave. Autoclave ni tadi abang tahu kan. Okey, ni dilumpuhkan secara terus ke dalam sisa kumbahan melalui sinki makmal atau tandas. Ini senanglah. Boleh masuk ke dalam sinki saja ataupun toilet tandas. Okey. So ini ialah di bawah ni dia punya prosedur ataupun langkah-langkah dia. Okey, yang pertama kita kena lakukan pengasingan sisa dipuncunya dengan betul, di mana kita perlu kategorikan adalah kategori A, kategori B, kategori C. Okey, kategori D senang je, kita terus lupus terus dalam kumbahan sama ada sinki atau tandas. So kalau ada kita tiga kategori ni, murid-murid perlu melakukan pengasingan dulu lah. Okey. Kita beritahu sini kategori A disimpan sementara di tempat selamat. Kategori B dimasukkan ke dalam beg autoclave kali bocor dan di autoclave. Ni tadi dia dah tunjuk dah. Okey, macam mana nak autoclave. Dan kategori C macam kita tunjuk kat atas ni tadi, dibungkus dengan cermat dan disimpan sementara di dalam penyejuk beku. Selepas tu barulah ni sisa yang telah dinyah kontaminasi dimasukkan ke dalam beg bahaya. Dan akhir sekali, okey, prosedur dia, sisa yang telah dibungkus itu dilabelkan dan dimasukkan ke dalam tong bahaya. Tong bahaya disimpan sementara dalam keadaan selamat, terkawal dan disejukkan sebelum pelupusan berpusat jalankan. Kadang-kadang kita nak lupuskan 2 atau 3 makmal, kita lupuskan secara berpusat. Okey, setakat tu dulu untuk kali ni. Nanti kita sambung lagi pembelajaran kita. Jangan lupa. Bye.